Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita berkumpul pada malam ni. Tuan ahli buat sikit. Betul lah, betul lah kata saya tertidur. Tapi saya tidur tadi awal sikitlah. Yang apa, saya tadi dah jaga pukul 9.27 tu dah siap-siap nak masuk online dah. Cuma lambat sikit tadi. Baik, ala kulli hal insya-Allah pada malam ni seperti biasa, kerana musim PKP, kita tak dapat bersama-sama untuk datang fizikal. So tajuk kita tukar kepada tajuk berkaitan dengan Al-Quran Karim. Dan kita hari tu kita ambil berkenaan dengan tajuk kita ambil tu sifat Yahudi dalam Quran kan, berpadan pada musim tersebut, pada minggu di mana minggu lepas kita ambil berkaitan dengan tajuk sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran. Bila kita belajar situ, kita kata ia adalah penting bagi kita mengenal musuh kita sebenarnya dinyatakan dalam Al-Quran Karim. So kita tahu sifat mereka dan jangan sampai kita tertipu dengan segala dakwah dan perbuatan mereka. Okey. Cuma minggu ni hari kita masih lagi PKP, jadi kita pilih tajuk lain lah. Dan kebetulan hari ni sepatutnya gerhana tadi kan. Kita dan kalau ikut kepada ilmu falak masih gerhana lah tadi pukul 7 lebih sampai pukul 8 lebih tadi gerhana. Namun begitu kita tak dapat lihat kerana hujan. Kemudian tempat di Selangor dan Kuala Lumpur hujan, maka tak kelihatanlah gerhana. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih daripada baginda SAW, bila baginda berlaku gerhana pada zaman baginda SAW, lalu Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, dia kata bahawa baginda SAW telah memanggil supaya solat, orang ramai berhimpun untuk solat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, solat berhimpun, solat berhimpun Jadi bila dipanggil orang datang, orang ramai untuk datang solat, dan kemudian Nabi SAW bila dapatlah ada orang ramai datang dan solat, bila solat sebanyak 2 rakaat, dan 2 rakaat solat Nabi itu Nabi solat. Setiap rakaat itu ada dua kali rukuk, bukan 1 kali rukuk. Kalau kita biasa kita solat 1 rukuk 2 sujud. Tapi ini 2 rukuk 2 sujud pada setiap rakaat. Dan baginda baca dengan panjangnya. So yang layaknya kalau dia kata seorang tu nak solat gerhana, dia paling kurang dia baca Al-Baqarah untuk cukupkan sampai 1 jam lebih kan, kalau sekiranya masa berlalu. Ala kulli hal, jadi bila lepas daripada solat berkenaan, Nabi pun sebut, Nabi nyatakan, Nabi kata inna syamsa wal qamara ayatillah. Sebenarnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda kebesaran Allah Taala. Tanda kebesaran Allah Taala. Tidak akan kedua-duanya kusuf, itu gerhana, kecuali kerana kematian seseorang atau kelahiran seseorang atau kehidupan seseorang, tidak kerana kematian orang atau lahirnya orang kan. Dan Nabi SAW menyatakan waktu tersebut
dia hanya gerhana kerana Allah Taala kehendaki. Dan pada waktu gerhana disuruh kita untuk bersedekah, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat, banyakkan kita panggil menghabiskan waktu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis baginda, di akhir ucapan baginda berkhutbah depan para sahabat, Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, pasti kamu akan banyak menangis, kamu sedikit ketawa. Kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. So basically itu antara sebutan atau lafaz Nabi SAW dalam khutbah baginda. Dan para ulama nyatakan bila apa yang Nabi buat tu, apa yang Nabi lakukan tu, dia adalah kerana tajuk tentang kejadian ketika berlakunya gerhana. Kerana dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Qiyamah, ayat yang surah Al-Qiyamah, ayat dia mula daripada ayat awal, tapi ayat berkaitan tu ada daripada ayat 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 Allah tak nyatakan dalam ayat berkenaan. Saya share 6, 7, 8, 9. Okay. Ayat 6, 7, 8 dan 9 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mula dari ayat awal. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsim bin nafsil lawamah. Dan sesungguhnya aku bersumpah dengan jiwa yang asyik mencela diri sendiri kerana kesalahan yang dibuat oleh jiwa berkenaan, ya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah menyangka manusia ni bahawa kami takkan boleh mengumpulkan tulangnya, tulang-tulang, ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Ta'ala kata kami berkuasa untuk membetulkan balik hatta hujung jari dia. Bukan setakat masalah tulang dia susun, hujung jari dia pun akan disusun balik, ya. Bal yuridul insanu yafjura amamah. Bahkan ingin manusia ni untuk agar perkara tersebut dan benda berkenaan dia nak buat maksiat juga, dia jahat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampainya hari kiamat. Maka Allah nyatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia ni bertanya, bilakah dia datangnya hari kiamat? Maka Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, fa idza bariqal basar. Apabila mata berpinar-pinar. Wa khasafal qamar. Dan bila gerhana atau hilangnya cahaya bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan bila digabungkan bulan dan matahari. So jadi para ulama nyatakan itu antara tanda ataupun sebutan berkenaan dengan apabila kiamat nak berlaku. Dan tanda kiamat yang kita sebutkan ni, yang dalam perbincangan kita sekarang ni adalah ketika mana dunia ni akan musnah, akan musnah. Bukannya hanya setakat kita panggil petanda-petanda akan musnah, tak, memang dia sedang dimusnahkan. Macam surah Al-Zalzalah, macam apa yang sebut berkenaan idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'ah mal-qari'ah, kan. Itu ketika bukan setakat kerana dalam Quran Karim yang petanda disebutkan, ya, bukannya berkait dengan petanda permulaan kejadian. Bukan permulaan kejadian. Bahkan ketika Quran nyatakan pada ayat kita sebutkan tadi, ia adalah sebenarnya ketika mana berlakunya kiamat yang hakiki. Mana really sungguh-sungguh jadi kiamat ketika tu. Ya, kiamat berjadi sesungguh-sungguhnya, betul-betul jadi. Kalau kita ambil dalam ayat yang lain, contoh kalau dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2, ya. Dalam ayat berkenaan, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala bila nyatakan tentang kiamat dah dekat, ya, dekat surah Al-Qamar, surah Al-Qamar ayat 1 dan 2, surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Ya.
Kak kita ni sembang siapa? Kalut siapa? Okey. Okey. Ayat 1 dan 2 Al-Qamar. Ayat 1 dan 2. Dia ada tanda-tanda yang macam ni. Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Ayat ini adalah tajuk yang kita panggil apa? Panjang. Yang masih lagi panggil apa? Lepas disebutkan tentang kejadian berkenaan, dia masih lagi ada waktu, ada masa. Sebab tanda kiamat ni atau kita panggil apa? Asyrat sa'ah. Kita kena bahagi daripada dua bahagian. Satu bahagian macam kita katakan yang Nabi SAW sebutkan dan juga terangkan dalam hadis baginda, yang termasuk juga sebahagian kita akan sebut dalam Quran Karim. Dia adalah petanda-petanda ketika nak berlakunya kiamat. Kita nak berlaku kiamat. Maksud dia apa yang akan jadi sebelum berlaku kiamat. Macam Nabi sebutkan berkenaan dengan kematian baginda, penaklukan Baitul Maqdis, penaklukan Constantinople, berlakunya wabak penyakit di Syam. Semua sekali yang Nabi sebut tu benda petanda sebelum jadi. Macam keluarnya api di Madinah. So yang itu petanda-petanda tu adalah petanda sebelum kejadian. Tapi yang kita baca malam ni dia adalah sebenarnya petanda-petanda tentang ataupun kemusnahan alam tersebut itu sendiri. Dia bukannya lagi petanda berdekatnya akan terjadi. Faham tak? Maksud dia dah memang betul-betul nak roboh dah, dunia ni dah memang nak musnah. Dia itu yang disebut surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah. Kan, macam berterbangan kan gunung ganang berterbangan seperti debu. Itu semua bulu, itu semua tu adalah berkaitan dengan tajuk masalah kejadian ketika kejadian. Dan bahkan ayat surah Al-Qamar yang saya pastekan tadi, surah Al-Qamar ayat yang ke 6, 7, 8, 9 Saya punya line rosak ke? Ya. Tuan-tuan ada masalah ke dengar? Saya tak pasti. Wallahu alam, tapi saya rasa macam tak ada sangkut. Ikutkan kepada sini. Ikut kepada statistik dia punya ni pun nampak elok. Tak ada putus-putus. Memang ada. Wallahu alam, tapi dia kena tanya orang lain. Saya tak pasti. Setakat ni macam dia punya statistik tentang kita punya siaran ni semuanya elok je, insya-Allah, alhamdulillah. Okey, apa? Okey. Yang aku lihat semua boleh, okey. So jadi ayat apa yang kita sebutkan tanda kiamat dalam Quran Karim ni, dia kena faham dua. Satu bentuk yang macam dalam kita nyatakan tadi, dia sebelum daripada kejadian kiamat. Hampir-hampir kiamat nak berlaku ataupun petanda awal kiamat akan jadi. Contoh macam dalam surah Al-Qamar tadi yang akan dikatakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah terbelah bulan dan juga telah dekat kiamat, telah terbelah pun bulan. Telah dekat kiamat, telah terbelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah pun bulan. Dan Allah katakan wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka lihat sebarang bukti, mereka akan berpaling dan mereka akan mengatakan sihir yang berterusan. Ini adalah kisah di mana bila baginda SAW, Nabi kita SAW, dia belah bulan di hadapan orang-orang Quraisy. Dia tunjukkan bulan terbelah. Bila minta sangat bukti, lepas tu dia kata isyhadu, saksikanlah. So, jadi ketika nak jadi cerita tu, bila Nabi tunjuk depan mereka bulan terbelah, maka ketika tu kita kata orang-orang musyrikin yang ada di Mekah tu lihat depan mata mereka. Dan mereka terkejut bila terjadi benda berkenaan. Cuma nak jadi cerita dia, bila diorang kata Nabi buat sihir, orang yang bukan daripada Mekah pun, duduk kat luar dan perjalanan pun nampak benda yang sama. So diorang kata Nabi Muhammad telah datangkan dengan sihir yang berterusan, yang bukan setakat orang Mekah kena, orang tempat lain pun kena. Dia cakap macam tu. Sedangkan bila kita sihir orang, kita sihir hanya boleh tipu mata orang depan mata kita saja, bukannya orang luar di kawasan. Tapi nak jadi cerita, bila perbuatan tersebut dibuat oleh baginda, misalnya untuk mukjizat yang Allah turunkan untuk baginda, terbelahnya bulan, tapi benda tersebut bagi orang Mekah ketika itu dianggap Nabi telah tipu, telah sihir mereka. Bahkan orang masyhur dengan kata-kata mereka, Saharana Ibnu Abi Kabsyah, telah sihir kita Ibnu Abi Kabsyah. Abu Kabsyah tu
Abu Kabsyah tu dia punya apa, dia punya bapa susu. Bapa susu dia Abu Kabsyah. So Nabi digelar Ibnu Abi Kabsyah, Ibnu Abi Kabsyah. So bila benda tu berlaku, memang kita kata okay, dan telah terjadi pembelahan bulan tu sejak 1400 tahun yang lalu. Baginda SAW dah wafat dan kisah tu dah terjadi. So bila kita sebut tanda kiamat tu, memang Quran sebut dah lah. Okey, mana kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Okey. Dan apa, tanda kiamat yang lain macam kita ambil dalam apa ayat tadi, ayat yang surah Al-Qiyamah tadi. Okey, yang kita apa digalakkan, disarankan untuk solat gerhana. Sebab dia menyerupai tanda kiamat. So bila bulan hilang cahayanya, sepatutnya dia mengambang tapi dia hilang cahaya. Dan demikian juga bila terjadi matahari itu dengan bulan seolah-olah bersatu. Itu macam jadi dinyatakan, disebutkan dalam ayat tadi, dalam ayat surah Al-Qiyamah. Bila Allah nyatakan fa idza badaqal basar wa khasafal qamar, dan gerhana ataupun hilang cahaya bulan. Wa jumi'asy syams wal qamar, digabungkan bulan juga matahari. Ya, matahari dan bulan akan digabungkan. So Nabi SAW dalam apa adab dan juga yang Nabi ajar kepada kita, bila kita melihat sebarang tanda sedemikian yang menyerupai azab, sama ada azab tadi azab yang pemusnahan alam ataupun azab yang menyerupai pada azab kaum tertentu. Contoh macam bila baginda SAW melihat awan mendung datang, baginda akan muka muraman. Para sahabat apa Aisyah anha ceritakan, isteri Nabi pun ceritakan, yang lain kata Nabi akan murung bila melihat awan mendung datang. Kita nampak awan mendung kita happy, Nabi tak. Sebab Nabi SAW melihat kisah awan mendung datang ni sama seperti keadaan kaum Ad. Dan bila mereka melihat awan mendung datang ke mereka punya apa lembah kan, dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-24. Al-Ahqaf ayat ke-24, Allah nyatakan sekejap. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 24 je kita ke sini. Jadi bila Nabi nampak akan awan tersebut, baginda SAW ketakutan sebab ia menyerupai dengan kisah bagaimana kaum Ad dahulu mereka melihat awan mendung sebab mereka sebelum disiksa oleh Allah SWT sebab kesombongan mereka, ya. Mereka asalnya diberikan Allah Taala kemarau yang panjang, dan mereka kaum Ad ni surah Al-Ahqaf. Okey, surah Al-Ahqaf 24. So, bila dia sebut situ falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, bila mereka melihat, dan bila Allah tak jadikan mereka ni kena kemarau, mereka gagah kuat, dan bahkan kekuatan mereka ni macam dipanggil macam keldai. Mereka duduk dekat tengah pasir tu berdiri tanpa sebarang gangguan untuk berdiri tengah panas tu tanpa minum air dengan banyak. Mereka boleh survive. Tetapi bila Allah tak jadikan mereka kemarau dan makin sedikit berkala hidup mereka sibuk menunggu hujan, maka mereka siap hantar satu rombongan daripada kaum mereka untuk pergi ke Mekah berdoa di Kaabah untuk didatang kepada mereka ni datangkan kepada mereka hujan. Maka kalau di situ kita dapat lihat bukti bahawa sebelum daripada Nabi Ibrahim AS telah pun ada Kaabah tu dah ada dah kat situ. Kalau datang Masjidil Haram untuk minta di sisi Kaabah akan diturunkan hujan. Tapi bila datang awan hujan tersebut, Nabi SAW sendiri kan bila kita sebut kan nampak tanda tersebut. Diorang pun nampak tanda berkenaan. Itu tanda hujan, awan mendung datang ke lembah mereka. So Nabi SAW dia bila tanda tersebut menyerupai dengan tanda pemusnahan satu kaum, atau menyerupai dengan tanda berlakunya kiamat. So Nabi SAW akan kebimbangan. Sebab tu Nabi suruh kita bila berlakunya gerhana untuk lari masuk masjid dan juga solat. Duduk berzikir, takbir, membesarkan Allah Ta'ala, bersedekah dan sebagainya, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan buat benda keburukan. Tapi pada hari ini
Problem dia kita kata tadi lah, hujan tak ada, tak nampak, maka kita tak nampak tak nampak akan kesan gerhana tersebut. Maka kita pula gerhana ni kena nampak. Pasal Nabi macam kita kata tadi, Nabi kata idza ra'aitumuha, atau idza ra'aitum dzalika, atau idza ra'aitumuhuma, bila kalian nampak kedua-duanya atau nampak ia, maka Nabi kata pergi cepat pergi solat, tinggalkan lain. Ini antara perkara Nabi suruh, sebab keadaan berkenaan menyamai tanda kiamat. So Nabi, jadi macam juga saya sebut tadi ayat surah Al-Ahqaf tadi, Nabi SAW tidak akan bergembira nampak awan selagi hujan tak turun. Bila hujan turun baru Nabi happy. Nabi akan gembira bila hujan betul-betul turun. Tapi kalau sebelum hujan itu turun, baginda SAW tidak akan rasa selamat. Dia akan rasa ketakutan, kebimbangan dengan tanda tersebut. Sebab pernah berlaku kepada kaum sebelum kita, melihat awan mendung datang, dia ingatkan hujan, tapi rupanya azab daripada Allah Ta'ala. Demikian juga bila gerhana berlaku, dan juga tak kira matahari atau bulan, kedua-duanya macam disebut tadi lah, dia menyamai dengan serupa dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, yang Allah wa khasafal qamar, dan gerhana atau hilangnya matahari bulan, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan juga digabungkan bulan dan juga matahari dan bulan. Matahari bulan tu lebih tepat, lebih nampak jelas macam cahaya dalam tajuk digerhanakan bulan, mana bulan tengah mengambang hilang cahaya. Bulan tengah mengambang hilang cahayanya. Itu sangat jelas lah. Dan bila, kalau anda kata bahawa yang menyebabkan itu adalah bayang bumi yang menutup cahaya matahari pada bulan. Adapun bila ketika gerhana matahari berlaku, bulan akan berada di antara kita dengan matahari. So, jadi dia nampak macam bergabung di jumi'asy syamsu wal qamar. So Nabi kita kata dalam Quran Karim Allah Taala sebut itu sebagai tanda kiamat. Dan barangkali macam lebih tepat macam kita kata tadi, tanda kiamat disebut dalam Quran tadi ada macam kes surah Al-Qamar, surah Al-Qamar tadi, dia tanda akan jadinya kiamat. Satu lagi yang tanda ketika jadi berlakunya kiamat tu. Macam surah Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, yang ceritakan tentang sifat hari kiamat tu berlaku kan. Macam surah Zalzalah Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bergoncang bumi dengan goncangannya. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan akan mengeluarkan bumi akan beban-beban dia. Beban dia apa? Ada kata ada kata segala manusia yang ditanam dalamnya. Ada para ulama tafsir menyatakan athqalaha tu adalah maklumat atau berita-berita. Sebab tu dia kata lepas tu sambungan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari berkenaan dia akan dia akan ceritakan akan khabar-khabar dia. Tampak kat sini orang ni buat apa, kat sini orang tu buat apa. Semua akan dizahirkan balik. Bi anna rabbaka awhalaha, dengan sebab Tuhan dia yang beritahu dia untuk keluarkan balik, dia keluarkan balik. Yaum ini dia kata yaum idin yanzur, dia kata yaum idin yuhaddithun nasu akhbarahum. Okay. Hari berkenaan akan melihat manusia akan berita-berita mereka kan. Semua khabar mereka yang mereka buat. Surah Al-Zalzalah yang saya ambil sekejap. Al-Zalzalah. Kita paste kan. Mana dia? Okey. Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Ini sunuk dia juga. Tak best. Okey. Surah Al-Zalzalah surah Al-Zalzalah. Kita okey. 1 sampai 8 kan. Okey. So dalam ayat ni kalau kita perhatikan yang disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ni, dia bukan tanda hampir berlaku kiamat. Macam surah Al-Qamar tadi. Tapi ini adalah pengisytiharan berkenaan dengan kiamat dah memang jadi dah. Okey.
Dia kata yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahu. Pada hari berkenaan akan terbit manusia ni berpecah-pecah. Okey, kumpulan-kumpulan liyaraw a'malahum, untuk mereka lihat akan amalan mereka. Amalan mereka. Amalan mereka nak lihat balik. Sekejap, mana dia? Apa pasal jadi senyum benda tu ayat Quran. Sekejap. Dia pasal jadi ni, pasal apa dia punya ni. Okey. Okey. Saya betulkan balik. Sebab dia jadi apa? Jadi pasal 8 dengan senyum tu jadi gambar, jadi ikon. Okey. So dia kata pada hari berkenaan. Mana maksud dia yang disebut dalam surah Zalzalah ataupun surah Al-Qari'ah. Okey, itu pun dikatakan sebagai tanda kiamat. Sebab perkara berlaku mengiringi akan kejadian kiamat. Perkara berlaku yang mengiringi akan hari apa kiamat tu terjadi. Apa yang berlaku daripada kiamat tu, dia diiringi oleh tanda tersebut. Ya, oleh tanda berkenaan. Macam surah Al-Qari'ah kan. Bila sebut Al-Qari'ah pun sama. Ya, surah Al-Qari'ah pun sama. Sekejap. Ini memang kita tanda kiamat juga. Cuma tanda kiamat yang ketika hari berlakunya kiamat. Hari berlakunya kiamat. Okay, saya kena ni sikit. Pelik kata. Dia pergi keluar gambar ikon. Okay, contoh lain macam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan. So dia juga tanda kiamat juga. Qari'ah di guncangan tadi perkikan atau jeritan hari kiamat. Juga di antara perkara yang berlaku ketika kiamat itu terjadi. Dia kata Al-Qari'ah, mal Qari'ah, ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah gempa atau perkikan. Apakah dia perkikan atau Qari'ah tadi? Apakah boleh beritahu kamu apa Qari'ah tadi? Allah kata yauma yakunu nasu kal farashil mabthus, hari menjadi manusia ini seperti kupu-kupu yang bertibaran, dan wa takun jibali kal ihnil manfush, dan menjadi gunung ganang seperti derbu yang berterbangan, gunung yang ditiup macam tu. Okay. Jadi yang ini, tanda yang ini kalau dah berlaku, dia tidak lagi ada pengembalian semula. Maksudnya orang yang mengalami kiamat ni adalah manusia yang kita panggil apa, disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai manusia paling jahat. Okay. Macam tadilah macam kita sebut tadi kan, tentang surah Al-Qiyamah tadi, ayat yang kita baca tentang gerhana bulan dan gerhana matahari tu, dia adalah di antara menyerupai hari kejadian berlaku kiamat. Sebab bila berlaku kiamat pada hari berkenaan berlaku nanti, antara benda yang dia akan dihancurkan adalah jirim-jirim angkasa lepas. Semua jirim angkasa lepas akan dibinasakan, akan digulung langit seperti gulungan gulungan scroll tulisan akan digulung langit, kan. Bumi akan digantikan bumi yang lain. So itu benda yang berlaku ketika betul-betul kiamat terjadi. So tanda-tanda sebut kalau orang tu nampak berkenaan, dia tak usah ingat benda lain dah lah. Tapi pada kita sekarang ni yang diberikan oleh Allah Ta'ala masa untuk menilai keadaan dan waktu, macam mana boleh berlakunya perkara-perkara yang besar, yang hebat pada alam semesta ni, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya dengan benda-benda tersebut dia ingatkan kita. Sebab tu Nabi SAW bila berlaku contoh kita sebut tadi gerhana, baginda SAW akan mengejutkan kejut para sahabat akan bergegas panggil sibuk dengan solat, ajak para sahabat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Solat mari berhimpun, solat berkumpul untuk solat, berkumpullah untuk solat. So jadi para sahabat berkumpul untuk solat. So kerana petanda hari tersebut, kebimbangan besar bagi diri baginda SAW tentang kiamat berlaku. Ni benda ni banyak-banyak kadang-kadang kita lihat Nabi SAW dalam kehidupan baginda berlaku perkara-perkara sedemikian, baginda akan menzahirkan depan para sahabat kebimbangan. Sedangkan baginda adalah Nabi akhir zaman. Nabi SAW ada Nabi akhir zaman. Tetapi baginda bila berlaku petanda-petanda menyerupai kiamat ataupun azab kepada kaum tertentu, baginda ketakutan. Sebab juga dalam keadaan lain kalau baginda pergi ke tempat-tempat yang pernah ada kaum diazab, contoh macam Wadi Muhassir. Ya, kalau orang tu laluan kan datang daripada Mina ke Mekah sebagainya, dan dia satu laluan, satu kawasan yang Nabi SAW akan bergegas dengan para sahabat cepat-cepat lintas lembah tersebut, lembah di mana
Abraha dan juga tenteranya dimusnahkan. Abraha dan tenteranya dimusnahkan. So Nabi akan kelang kabut cepat-cepat jalan, takkan tangguh-tangguh. Demikian juga bila baginda berada dengan para sahabat di perkampungan kaum Samud, tempat di mana mereka bunuh unta yang Allah Taala suruh mereka jaga sebagai tanda Allah Taala punya bukti kekuasaan. Ya, ketika itu mereka bunuh, dan Nabi SAW bila berada di perkampungan tersebut, dan para sahabat kebetulan telah ambil air daripada telaga tempat unta itu dibunuh, maka Nabi SAW suruh mereka buang segala makanan yang telah diadun, macam tepung, doh, roti itu buang, kan? Apa yang dalam periuk dia terbalikkan, tak dimakan. Sebab dia berkait dengan bangsa yang telah dimusnahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan Nabi macam tu sekali, takut bila kita makan benda tersebut, kita terkena sekali kemurkaan Allah Taala ke atas kita. Orang tu punya murka kat atas mereka, kita pun kena sekali. So Nabi SAW dia ada sifat tersebut. Sebab tu kita sekarang ni, kita sepatutnya mengambil iktibar. InsyaAllah kalau kita ada peluang nanti, kita akan pergi detail by one. Ini introduction tentang tanda-tanda kiamat tadi. So kita sepatutnya bila kita melalui proses ataupun waktu, keadaan yang mana menyerupai dengan tanda-tanda kiamat, kita sepatutnya ada di situ persediaan untuk apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Dia tanda kiamat ni, dia bukannya hanya setakat datang untuk kita panggil terkejut dengan betul lah Nabi SAW. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan tanda kiamat ni, kira yang kecil atau yang besar, ia semuanya adalah untuk menyedarkan kita tentang kebenaran baginda SAW. Antaranya untuk sedar kita tentang kebenaran Nabi SAW, dan bahawa benar kiamat itu akan berlaku. So basically kita tak ada panggil cara untuk lari daripada kiamat. Kiamat pasti berlaku. Cuma apa kita kena buat? Contoh macam baru-baru ni bila berlaku di Gaza, dan di Gaza ataupun di Palestin, tentang pembunuhan umat Islam. Tentu tahu kan, sebenarnya macam kita sebut tadi tu, ketika Nabi SAW sabdakan tentang kita antara tanda kiamat, Nabi kata la taqumus saa'ah hatta tuqatilul yahud. Takkan berlaku kiamat sampailah kamu semua memerangi orang-orang Yahudi. Takkan berlaku kiamat sampailah kalian memerangi orang Yahudi. Sebenarnya Nabi sebut ayat memerangi orang Yahudi tu, digambarkan oleh Nabi SAW kedudukan Yahudi ni sebagai satu bangsa yang besar dan ada negara. Sedangkan ketika Nabi SAW ada tengah-tengah bercakap depan para sahabat, di keliling Madinah betul ada beberapa kubu ataupun kota bagi orang-orang Yahudi. Ada 4 kabilah yang terkenal lah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, Bani Quraizah. Dan itu antara nama kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi bila Nabi sebut sehingga kamu memerangi Yahudi tu, orang harap di kalangan para sahabat ketika tu, mereka tak nampak kenapa. Sebab ketika mereka tengah hidup dengan Rasulullah SAW tu, ketika Nabi lafazkan kata-kata baginda tentang takkan berlaku kiamat sampailah kalian memerangi orang Yahudi, itu satu gambaran yang tak pernah jadi lagi. Faham tak? Maksudnya ketika tu Yahudi tidak ada satu negara. Kena faham betul. Kalau kita balik pada tarikh sejarah Bandar Quds tahun 1932, 132 Masihi, ya, sejak daripada Isa AS 132. Kita sekarang 2021, 132 tahun 132 Masihi, telah berlaku kekacauan dibuat oleh orang-orang Yahudi di Palestin, di Quds. Ketika itu penguasa Rom yang memerintah kawasan berkenaan telah ambil tindakan mengusir semua Yahudi yang berada di kawasan Palestin. Bagi kawasan Quds tak ada, dia usir mereka semua sekali. Nama maharaja tersebut Hadrianus. Dia telah usir semua sekali. Sebelum tu Titus dia cuma setakat stop, dia bakar Baitul Maqdis je. Tapi yang second one ni dia siap usir semua Yahudi. Bila para sahabat dahulu, Umar bin Khattab ketika terima kunci Baitul Maqdis tahun ke-15 Hijrah. Tahun 15 Hijrah, Umar terima kunci Baitul Maqdis. Ketika itu memang tak ada seorang Yahudi pun tinggal di Bandar Quds. Di Palestin tak ada Yahudi. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diambil janji oleh patriark ataupun ketua agama Kristian
di bandar Quds tu untuk tidak izinkan ada seorang pun Yahudi tinggal di bandar Quds. So Umar ambil janji tersebut, berjanji takkan benarkan siapa pun bukan Yahudi untuk masuk tinggal di bandar berkenaan. So bila bayangkan zaman Umar pun masih lagi tak ada Yahudi ni negara. Jadi zaman Nabi tak ada, dan Islam take over bandar Quds daripada Rom atau daripada Kristian, bukan daripada Yahudi. Dan benda itu berterusan. Hatta Said Ayyubi pun berperang, bertempur dengan tentera salib, Crusade. Tentera salib bukannya Yahudi. Adalah mungkin orang Yahudi dalam tu sebagai dia punya mastermind, tapi dia bukan Yahudi. Balik pada asal. So perebutan berlaku atau perang dunia pertama pun masih lagi boleh Yahudi ada dalam tu. So bila Nabi sebut, ni kita jaga-jaga. Dan kita bila kita rasakan peristiwa ni berlaku, yang berlaku sekarang ni peperangan di Palestin tu, atau pertempuran di Palestin tu, memperlihat kepada kita tentang kita ni menanti untuk memerangi Yahudi. Menantikan untuk perangi Yahudi. Dan Yahudi dulu asalnya kalau kita balik sebelum 48, sebelum daripada perang dunia pertama, kan, kita kata diorang tak ada apa, nothing, tidak memiliki apa-apa. Tapi lepas 48, dia dah ada persenjataan sebagainya, dia build up sampai sekarang. So benda ni, apa Nabi sebut tu menzahir kepada kita dekatnya kiamat. Sebab Nabi kata takkan berlaku kiamat hatta tuqatilul yahud, sampai kamu perangi Yahudi. Hatta yakul syai'ul hajar, sampai berkata nanti pokok dan batu. Tak, ya Muslim ya Abdullah, hey Muslim ya Abdullah, hadza yahudiyun, ini ada Yahudi khalfi, belakangku, ta'al faqtuluhu, datang bunuh dia. So Nabi sebut akan berlaku keadaan sedemikian nanti, yang kita tak dapat nak bayangkan. Pasal kita tahu umat Islam kita ni sepanjang sejarah, kita masuk mana bandar sekalipun tak pernah kita buat pemusnahan atau pembunuhan secara beramai-ramai. Tak pernah diajarkan macam tu. Tapi bila Nabi kata akan datang satu masa ni sampai macam tu sekali kita perangi Yahudi, ini yang kita lihat benda ni dah escalate kepada keadaan berkenaan. Dunia makin jelas melihat akan perkara tersebut. Dan kita pun tengah bergerak kepada arah mana Yahudi menjadi satu kuasa kuat, dan kita pula memerangi mereka. Sedangkan zaman para sahabat dulu ketika Nabi sebut tentang takkan berlaku kiamat sehinggalah kamu perangi Yahudi, sebenarnya tak ada siapa pun dapat lihat keadaan tadi. Dari zaman para sahabat Nabi dulu pun tak nampak, tapi Nabi beritahu apa akan jadi. So memang bila kita lihat keadaan ni, banyak orang kadang belah bagilah. Ada kata marahlah, maki dan sebagainya, geram dengan Yahudi. Dia lupa sebenarnya kenaikan Yahudi sebagai satu kuasa tu adalah satu tanda kiamat. Naik Yahudi sebagai satu tanda, satu kuasa besar, itu tanda kiamat yang kita boleh stop. Dan kita pun nanti akan masuk pada fasa di mana kita berperang dengan mereka. Nak atau tidak, kita akan lalui fasa tersebut. Bukan kita rancang pun, Allah Ta'ala akan jadikan perancangan. Kita buat kerja pun Allah Ta'ala akan datangkan waktu. Sampai ke mana kita kata ketika itu orang dah fed up sangat, dan akan berlaku nanti pertempuran besar dengan orang Yahudi ini. Sampai peringkat mana batu dan pokok akan bercakap. Nabi sebut dia akan terjadi. Tak pernah Nabi kata benda yang palsu. Tak pernah Nabi berbohong. Sadaqah Rasulullah SAW. Dia kata itu akan terjadi. Dan itu memang berlaku nanti berdekatan dengan waktu-waktu berdekatan dengan munculnya Imam Mahdi, atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal. Kan pasal kita kata kerana ketika Dajjal laknatullahi alaih datang, ketika tu memang dia antara pengikut besar dia adalah orang-orang Yahudi, pengikut dia daripada Yahudi. Pasal dia akan keluar daripada Khurasan. Nabi sebutkan macam tu. So balik pada asal, kalau kita fahamkan benda ni, kita tengok, kita marah, tapi kita kena tahu ini adalah tanda kiamat. So apa persiapan kita? So Allah Ta'ala bagi kepada kita ni alhamdulillah lah, dua tanda. Satu tanda ketika jadi betul-betul, satu lagi tanda ketika berdekatan. Ataupun petanda-petanda yang datang menunjukkan bahawa apa Nabi sabdakan adalah benar. Itu kita yang mana kalau satu dan dua tadi kita kata kita boleh masa lagi untuk bertaubat, baiki diri. Tapi kalau dah berlaku goncak keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, keluarnya sekian, kita bimbang ketika tu, dah kita dengan sikap yang kita ada, tak nak ikut Quran dan Sunnah, tak nak belajar dengan betul, bahkan ikut dengan faham-fahaman yang salah dan sesat. Ni dalam minggu ni tajuk yang makin escalate kan, tajuk berkenaan dengan kematian pada orang yang kena COVID ni banyak. Dan kita pun ada asatizah kita yang kita kenal beberapa orang dah disahkan positif. Punca sebab kes tadilah. Time kita solat, betul, saya tak nafikan, kita percaya kawan kita ni dia baik sebagainya. Tapi bila berlaku pelaksanaan solat sebagainya tak ikut SOP atau alasan kata benda berkenaan, kalau ikut kepada apa yang terjadi,
ketika mana tanda kiamat. Ini antara tanda kiamat terjadi. Itu kematian para sahabat ataupun kematian umat Islam dengan banyaknya. Dia ketika tahun Amwas berlaku di Syria atau di Syam pada zaman Umar memerintah. Dia tahun ke-17 Hijrah. Tahun ke-17 Hijrah berlaku bila mana Umar bin Khattab anhu memerintah sebagai khalifah. Dia punya gubernur di Syam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ketika mana berlaku wabak berkenaan, kalau kita tengok ini tanda kiamat yang Nabi pernah sebut, dan ketika Nabi sebut perkara berkenaan, okey, saya try paste banyak mana lepas saya tak tahu. Harap-harap lepas semua. Kalau tak lepas semua, nanti baca kemudian pada waktu lain. Saya try nak paste semua. Kalau boleh baca, boleh paste, saya paste kan. Ini saya terjemahkan daripada kitab Tarikh At-Tabari. Okey, lepas. Okey. Nanti baca Siapa-siapa rajin baca lagi. Okey. Dia tajuk dia adalah ketika mana tahun 17 Hijrah. 17 Hijrah ketika berlaku tahun Amwas di kawasan Syria ataupun di Syam. Bahkan ini tanda kiamat yang Nabi pernah sebutkan dan berlaku pada zaman para sahabat. Depan mata mereka lihat apa Nabi sabdakan. Okay, bila penyakit jadi dahsyat kan, Abu Ubaidah bin Jarrah, dia adalah gubernur Umar di Syam. Dan ketika berlaku wabak penyakit berkenaan, dia bercakap pada orang ramai. Kan dia kata ayuhan nas, dia kata wahai manusia sekalian, sungguhnya penyakit ini adalah rahmat terhadap kalian. Doa Nabi kalian dan kematian pada orang soleh sebelum kalian. Mana orang dulu pun mati. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah mohon agar Allah Ta'ala mengagihkan untuk Abu Ubaidah darinya, daripada penyakit ini, supaya dia kena penyakit ini dan mati. Lantas dia jangkiti mati. Kemudian digantikan dia oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal take over menjadi khalifah, menjadi amir, gubernur. Dan bila Abu Mu'adz bin Jabal datang take over, dia cakap benda sama macam Abu Ubaidah Jarrah cakap. Dia kata sungguhnya penyakit ini adalah rahmat terhadap kalian, doa Nabi kalian dan juga kematian untuk orang soleh sebelum kalian. Dan Mu'adz bin Jabal, Mu'adz memohon kepada Allah Ta'ala agihkan untuk keluarga dia daripada wabak ini, penyakit ini. Lalu anak dia Abdul Rahman bin Mu'adz telah mati. Kemudian didoakan untuk diri sendirilah, didoakan. Dan kemudian perawi dia kata bila dia tengok penyakit tu kena kat tangan dia kat belakang tangan dia balikkan tapak tangan dia balikkan ke belakang. Kemudian dia kata aku tak suka untuk aku dengan apa ada pada engkau ni, pada tangan aku ni, sesuatu pun daripada dunia. Mana dengan apa aku ada kat sini, aku lebih suka ini dibanding dunia seluruhnya. Kemudian dia mati. Okay. Jadi lepas daripada silih berganti. Bahkan satu riwayat datang ada seorang lagi sahabat pegang jawatan pun mati juga. So lepas tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah hantar ke Syam Amr bin As. Amr bin As ketika tu sebenarnya dia adalah gubernur di Mesir. Memang zaman Umar dia gubernur di Mesir. Jadi Umar suruh dia datang ke Syam untuk take over, uruskan keadaan yang berlaku. So dia masuk dan dia uruskan. Maka ini di antara perkara yang kita tak boleh masuk, tapi kalau dia kata kita ada urusan penting untuk perlu, boleh kita bantu tempat orang tempatan, maka kita masuk. Ini jadi Amr bin As masuk. Bila dia masuk ke Syam, dia berkhutbah. Tapi bila khutbah dia tadi kan, dia cakap macam mana? Dia kata bila berdiri di depan orang ramai, dia kata wahai manusia sekalian, sungguhnya penyakit ini apabila ia berlaku, ia hanyalah menyala seperti nyalanya api. Penyakit ni merebak seperti merebaknya api. Maka berlindunglah kalian darinya di gunung-gunung. Dia suruh orang ramai disperse, pergi lari keluar, tinggalkan bandar, pergi lari ke gunung, ke bukit, ke lembah-lembah. Riwayat lain datang suruh duduk ke lembah lain asing-asing, jangan datang sekali. Ini yang orang kata SOP solat ni kan. Zaman tu bukan setakat SOP solat, tak ada solat langsung. Tidak ada solat langsung. Kita ni pasal kita perasan, kita kata kita pandai sikit. So kita cubalah untuk benarkan lagi solat tu dilaksanakan. Pasal kalau orang cakap macam Amr bin As, suruh orang semua disperse, suruh jangan berkumpul, orang tak dengar. Bahkan ketika dia cakap macam tu, salah seorang lelaki di kalangan sahabat, nama dia Abu Wa'il Al-Hudhali,
Dia kata engkau bohong. Dia kata, demi Allah sungguhnya aku telah mendampingi Rasulullah SAW ketika engkau lebih buruk banding keledaiku. Sebab Amr bin As masuk Islam lewat tahun ke-7 Hijrah. Lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. So bila dia cakap macam tu kan, Abu Wa'il Al-Ghazali kata, engkau cakap gini, aku duduk damping Rasulullah. Maksud dia, sepanjang duduk dengan Rasulullah tak pernah ada solution macam ni. Ini ke solution dia. Engkau pandai mengatakan demikian. Sedangkan Nabi tak pernah tunjuk macam ni pun. Jadi dia cakap dia dah dampingi. Sedangkan ketika mana dia dampingi Rasulullah, Abu Wa'il ni, Amr bin As adalah seorang yang kafir. Waktu dia kata, ketika engkau lebih hina banding keledai aku. Jadi Amr bin As ketika dia cakap macam tu, Amr bin As dia diam. Dia tak nak balas balik. Dia kata, demi Allah, aku takkan menjawab pada apa engkau katakan. Apa engkau katakan, demi Allah, tidak akan kami tegakkan hukuman ke atasnya. Takkan kau hukum. Tak apa. Tapi Amr bin As lepas tu keluar, ya, dan orang ramai pun keluar. Tinggalkan bandar. Semua tinggalkan bandar. Tak berkumpul sekali. Semua duduk tempat masing-masing. Kan? Lalu Allah Ta'ala menolak dari mereka akan penyakit berkenaan. Dan bila sampai pada Umar bin Khattab pendapat Amr bin As atau perbuatan Amr bin As, maka Umar, demi Allah, beliau tidak menolaknya. Tak setuju dengan perbuatan atau cadangan yang diberikan oleh Amr bin As. Dan dengan itulah berhentinya wabak penyakit di Syam. Ni kita tak nak ambil pengajaran. Saya tak faham kenapa bila ada orang kan benda-benda ni berlaku. Macam tengok para sahabat Nabi melihat tanda kiamat depan mata mereka. Tapi mereka masih lagi sibuk dengan amal kan. Dia tak ada macam habis dah desperately. Memang adalah separuh rekan mereka ni minta supaya dikenakan wabak penyakit dan dapat mati syahid. Pahala mati syahid. Tapi Amr bin As, dia datang dengan logik. Dengan yang jelas kan. Bahkan dia bukan doktor. Tapi dia tahu, dia kata kalau nak kena penyakit, dia kena orang berkumpul. So kalau dia kata orang berkumpul, maka dia akan pindah daripada A ke B, B ke C. Tapi bila orang ramai disperse, kalau dia kata ada orang macam A ni kena, tapi dia mati dekat atas bukit sana, tak kena dekat orang kat sini. So berakhir dengan semua sekali orang yang datang dah habis penyakit tersebut. Itu realiti yang berlaku, tapi orang tak nak percaya. Saya tak faham kenapa kan. Ini benda yang kena faham. Dalam Islam ni, benda Islam ni sentiasa rasional. Islam sentiasa rasional. Tidak pernah Islam ni datang sebagai agama yang tak rasional. So para sahabat Nabi berhadapan dengan tanda kiamat. Sebab Nabi sebut tentang wabak penyakit yang berlaku di Syam tu, Nabi sebut sendiri ia akan terjadi. Sebab tu diorang kata doa Nabi kamu. Nabi yang doa benda ni, Nabi cerita akan berlakunya benda berkenaan. Ya, jadi macam Nabi sebutkan. Diorang nampak depan mata mereka, diorang kata suara Rasulullah. Bahkan diorang ketika tu siap ada sedia untuk mati dan sebagainya. Cuma Amr bin As ketika dia nak selesaikan masalah yang berlaku tu, Umar duduk di Madinah, tapi Amr bin As yang uruskan. Dia suruh ramai semua berasingan. Tidak lagi tinggal sekali. Mana kalau orang tak tinggal sekali, nak jemaah pun dia solat. Solat akan dikosongkan lah. Bandar tu dikosongkan. Semua orang tinggalkan bandar, pergi duduk atas bukit. Sampailah tu masa dia ajak masuk balik. Bila mana penyakit telah berhenti. Sebab penyakit tu dia akan berterus melibat. Macam sekarang kita ni, pasal orang tak berhenti, tak sepadan, orang tak berhenti. Pergi beraya, orang tak berhenti. Pergi balik kampung, sentiasa berjalan, jumpa dan sebagainya. Jiran saya seorang kena kan, yang jiran saya ada seorang mati. Sebenarnya macam ni kena fahamkan sikit kan. Kita berhadapan dengan tanda-tanda kiamat ni kan. Kita sebenarnya disuruh buat persiapan macam kes Yahudi tadi. Apa persiapan kita? Apa persediaan kita untuk berhadapan keadaan tersebut? Itu yang kita kena nilai balik. So dalam Al-Quran Karim, insya-Allah nanti kita akan ambil beberapa ayat selepas ni berkenaan dengan tajuk ayat-ayat tanda kiamat. Dia contoh macam kita ambil nanti insya-Allah ayat surah Al-Anbiya ayat yang ke 96 ayat 96 berkenaan dengan tajuk Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Kemudian berkenaan dengan surah An-Naml ayat ke-82 Ad-Dabah. Kemudian berkenaan surah Ad-Dukhan ayat ke-10, 11, 12. Kemudian surah Muhammad ayat ke-18. Nanti kita bincangkan satu-satu ayat tadi. Cuma masa kita ambil salah satunya di antara surah Al-Qamar, iaitu tanda terbelahnya bulan sebelum daripada kejadian kiamat berlaku. Tapi dibuktikan dalam Quran Karim disebutkan di antara tanda kiamat itu adalah terbelahnya bulan. Dan Allah Ta'ala lah paling benar kata-kata. Yang benar kata-kata adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan ia betul-betul lah, ia adalah benar. Sungguh ia adalah benar. Bila Allah nyatakan bahawa dah dekat kiamat, dan dekat bagi Allah, jauh bagi kita,
Macam apa dikatakan oleh apa Dr. Omar Sulaiman Ashkar dan kuliah tentang tanda-tanda kiamat. Dia kata bahawa bagi Allah Ta'ala dekat. Sebab masa Allah Ta'ala tak macam masa sisi kita. Kerana hatta disebut berkenaan dengan ada sehari di sisi Allah Ta'ala sama dengan 1000 tahun pada kiraan kita. Padahal ada sehari di sisi Allah Ta'ala kiraan 50,000 tahun, 50,000 tahun pada kiraan kita. So, sentiasa kita punya nilai ni kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala benda tu sekejap, bagi kita adalah lama. Kita rasa ia adalah lama, tapi di sisi Allah Ta'ala dia adalah amat sekejap. Sebab tu kita insya-Allah akan cuba ambilkan beberapa ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang disebut, yang kita kira ia tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar yang akan berlaku. Dajjal tak masuk. Ya'juj Ma'juj ada. Dan bila tu ada setengah para ulama bahaskan kenapa Dajjal tak disebut. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan kenapa ada tanda-tanda kiamat ni yang tak disebut dalam Quran Karim. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya semua tanda-tanda kiamat tadi dari Quran atau sunnah sama saja hukum dia. Sebab asalkan ia sahih daripada Nabi SAW dalam hadis ataupun memang dalam Quran dia dinyatakan, kita terima dia serupa. Tak ada kita bandingkan ini hadis, ini Quran, tak ada. Kita Quran dan hadis itu adalah seiringan. Hanya orang yang anti hadis saja ataupun golongan sesat yang akan mengatakan bahawa ini Quran, ini bukan hadis, ini hadis, ini bukan Quran. Itu kata-kata yang tak patut keluar daripada mulut seorang yang mukmin. So kita Nabi SAW ni memang tak nyatakan dalam Quran sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm ayat keempat, tidak dia bertutur daripada keinginan dia sendiri, tiadalah ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Memang Nabi Muhammad SAW, pertuturan baginda SAW itu adalah wahyu. Apa baginda sebutkan, ia adalah sebagai wahyu. Okay? Yang mana sepatutnya kita terima dua-dua sekali serentak. Macam Nabi katakan, utitul Quran, aku diberikan Quran, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Dan semua Quran bersama-sama dengannya, seumpama Al-Quran juga. Jadi sabda baginda SAW. So kita akan cuba bincangkanlah insya-Allah tanda-tanda kiamat melalui Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang mana disebutkan ada dua lah yang nampak jelas, itu berkenaan sekian. Cuma yang tanda ketika kemusnahan tu, macam kita contohkan surah Az-Zalzalah, surah Al-Qari'ah tu, itu adalah tanda yang bukan tanda dah, ia adalah kejadian kiamat itu sendiri. Itu bukan tanda kiamat nak jadi, tapi ia adalah kejadian kiamat itu sendiri. Itu kiamat dah memang kiamat. Bukan tanda kiamat nak jadi, memang kiamat dah. Ada pun macam cerita macam bulan tadi, ataupun tajuk berkenaan dengan apa tadi surah Al-Qiyamah tadi, itu memang sebenarnya kejadian kiamat itu sendiri, bukan hanya tanda kiamat jadi. Cuma kerana menyerupai hari kejadian tersebut, Nabi SAW ajarkan kita untuk kita solat gerhana. Tidak kita melilau ambil filem tengok matahari apa jadi, atau buat rakaman. Kalau orang tu setkan kamera dia khas untuk tangkap dia pergi solat, tak apalah. Dia kan kata dia tunggu matahari itu atau bulan tu untuk perhatikan dan renung, maka ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi tak ajar kita untuk sibukkan diri kita dengan tengok benda berkenaan berlaku. Maka berlaku benda berkenaan tu dah tunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Kalau dia nak halang dari kita matahari, dia boleh jadikan bulan tu berhenti follow matahari macam tu dan kita dapat cahaya, boleh je. Bila tak ada cahaya matahari datang pada kita, apa akan jadi? Dan kita akan kurang oksigen, fotosintesis akan berhenti. Kemudian kita akan ada masalah makanan, kemudian kita ada masalah penguapan air ke udara untuk jadi hujan. Semua tu akan terganggu. Semua ekosistem dunia akan terganggu tanpa dengan ada cahaya matahari. So Allah boleh hentikan bila masa. Bergerak ni semua jirim-jirim tadi tu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kehendak kita, bukan dengan aturan kita sendiri. Sebab tu bila kita lihat benda berkenaan, patut kita rasa bergerun dan rasa bimbang. Sebab Allah Ta'ala boleh mengubah keadaan daripada terang kepada cerah kepada terang, terpulang kepada kehendak dia sendiri. Itu tak bersiapa boleh masuk campur dalam hal tersebut. Baik. Tadi sekejap, sangkut-sangkut masalah tak ada, bukan saya ni faham masalah. Okey, belahan sikit suara tahu, saya tak jerit kot. Kadang-kadang saya menjerit, kadang tak jerit. Okey. Ustaz, soalan luar tajuk. Jika solat gerhana ni perlu berdiri lama lepas Fatihah baca surah Al-Kafirun ulang, tak ada. Tak boleh buat demikian. Adakah boleh tak
Dia actually yang betulnya kalau kita tak boleh baca lama sekalipun solat berkenaan, kita buat apa yang kita mampu, kemudian kita duduklah, duduk berzikir, beristighfar sampailah tamatnya gerhana tersebut. Dan kita alhamdulillah pada zaman sekarang, kita kalau betul kita tengok dah ada, kemudian kita solat, tunggu apa, lepas tu kita tunggu keadaan kan sampai cerahkan. Sekarang kita tak perlu orang tengok untuk hantar orang check dah lepas ke belum. Kita dah ada bahasa timing, jam. Cuma macam saya sebut tadi kan, pada asalnya Nabi kata kalau kamu nampak. So tak nampak tak buat. Boleh kata majoriti orang tak buat sebab tak nampak. Kebetulan tak jadikan pada petang tadi, start sebelum maghrib, hujan lebat. So awan tak kelihatan langsung bulan di belakangnya. So tak nampak. Tapi mengulang surah tidak. Adapun ketika tasbih, rukuk, tasbih sujud, doa antara dua sujud, itu boleh dibanyakkan macam 30 kali ke 50 kali ke 70 kali ke sampai kita dapat masa tadi lebih kurang masa dengan kita berdiri, lebih kurang. Okey. So, ini memang tak ada ulangan banyak kali ayat tu tak ada. Memang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW mengulang-ulang ayat yang surah yang sama berulang-ulang kali, tamat ulang balik tak ada. Tak buat macam tu. So bukan sunnah untuk perkara berkenaan. So kalau kita tak mampu, maka kita baca baca sekadar yang kita mampu, kemudian duduklah diam dekat situ. Janganlah sibuk dengan benda-benda lain, kecuali dengan ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja. Okay? Baik. Kalau payah pun tidur pun tak apa. Okay, ada soalan lain? Sebelum kita tutup. Pada nanti insyaAllah kita akan susun apa berkenaan dengan tajuk ni. Ambil yang dari Quran punya. Cuma macam saya sebut lah, tanda-tanda kiamat ni, atau kiamat ni ada separuh yang difahami adalah sebagai hari berlaku kiamat tu apa jadi. Lepas tu ada separuh tu yang macam kes surah Al-Qamar tu, tentang bulan terbelah tu, ia adalah bukti sebelum, tanda sebelum jadi. Demikian juga Ya'juj Ma'juj, demikian juga berkaitan dengan dabah, binatang yang keluar dari bumi yang bercakap kepada manusia, menerang pada mereka terhadap Allah Ta'ala adalah kufur ataupun tak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya tanda. Okay. So insyaAllah yang itu kita akan bincang kemudian. Okay, ada soalan lain? Ada soalan tak? 70 orang, seorang pun tak ada soalan. Tak ada Serius tak ada. Ke tak sampai suara? Saya takut ni line internet. Tapi kalau ikut tadi line internet okey je. Ada soalan apa? Atau saya lambat nampak? Sebab sekarang ni setakat sekarang saya tak nampak apa. Saya tak nampak soalan. Saya nampak Aminah Irfan, Alhamdulillah je. Daripada lepas kita sharekan berkenaan dengan tajuk Tarikh Tabari punya penjelasan berkenaan apa yang diorang dibuat oleh para sahabat untuk menyelesaikan masalah wabak penyakit. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ada bertanya, okey. Ada yang bertanya apakah boleh memakan sesuatu yang dipanah petir, contoh pokok kena petir. Okey, pokok kena petir tak ada masalah. Petir, okey, ni tajuk dia. Petir bukan rejaman syaitan. Petir bukan rejaman syaitan. Sebab syaitan, rejaman syaitan disebut dalam Quran Karim adalah meteorit, taib bintang. Taib bintang tu yang jatuh tu, itulah yang dikatakan rejaman syaitan, rujuman lisyayatin. Taib bintang tu adalah rejaman syaitan. Ini pasal para ulama bahaskan tentang tajuk masalah boleh tak makan bila kena petir, sebab ada di kalangan mereka menyangka bahawa rejaman syaitan tu adalah kilat atau petir. Petir bukan. Petir ni dia disebut dalam surah An-Nur ayat ke-42. 42. Surah An-Nur. Sekejap, saya pastekan. Mudah sikit. Kita baca Yakadu sana berarti. Okay.
Okey. Surah An-Nur ayat yang ke-43. Surah An-Nur 43 Ini saya pastekan. Ini bagi siapa nak tahu, ini realiti sebenar masalah kilat. Dalam Al-Quran Karim, kilat tidak ada kaitan dengan rejaman syaitan. Banyak orang sebut, tapi salah. Ini saya terangkan hari ni, okay, insyaAllah. Okay. Paste. Okay, surah An-Nur ayat yang ke-43. An-Nur 43 Okay, tengok ayat ni. Saya pastekan. Okay, dalam ayat ni, dia menceritakan kepada kita berkenaan dengan tajuk bagaimana kilat atau petir terjadi. Okay, sebab kalau kita belajar dalam sains sebenarnya, lepas dari tahun 85, saya belajar 85 dulu, buku Alam dan Manusia sekolah belum di-upgrade. Malaysia punya maklumat, kilat terjadi, dia kata awan cas negatif, awan cas positif bertembung jadi kilat. Gini yang zaman tu dulu. Lepas tu bila ditemui bahawa sebenarnya kilat ni terjadi daripada awan yang sama. Maksudnya awan tu, awan cumulus nimbus. Awan yang rupa macam bukit, macam gunung. Yang mana awan tu bila uap air tu berkumpul, dia naik sejuk dia naik. Sampai ke atas sejuk sangat, dia condense, jadi air batu dia turun tapi bawah ni air current masih ditolak ke atas, so dia jadi sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk, panas. Jadi peralihan air batu tersebut, peralihan air batu tersebut daripada sejuk ke panas, positif negatif tu, itulah yang menghasilkan kilat. So kerana itu kilat ni tak ada kaitan dengan kes zaman syaitan. So Allah Ta'ala nyatakan berkenaan zaman syaitan, kata wa zayyanas sama adna bimasabiha, kami hiasi langit yang paling rendah dengan masabih, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan ia rejaman bagi syaitan. So tapi sedangkan ayat ni, ayat surah An-Nur ni, ayat yang ke-43, Allah nyatakan alam tara annallaha yujji sahaba. Kamu tak lihat ke Allah Ta'ala mengarak perlahan-lahan awan. Okay, thumma yu'allifu bainahum, kemudian digabungkan antara awan-awan berkenaan. Fa yaj'aluhu rukam, thumma yaj'aluhu rukam, dijadikan awan tadi rukam, timbunan. Fatar wadqa yakhruju min khilalih, lalu dia menimbun awan tadi, kadang-kadang dah sejuk sangat, dia turun sebagai air, turun. Kemudian wa yunazzil minas sama', dan dia akan turunkan daripada langit. Min jibalin fiha, daripada gunung yang ada di langit. Min barat, yang gunung itu terbentuk daripada air batu. Fa yusiwihi man yasha', Allah timpakan air batu pada siapa dia nak. Wa yasrifuhu amman yasha', alih siapa dia nak. Maksudnya kalau kita tengok kadang-kadang awan tu datang macam bergulung kan. Maksudnya ketika tu kalau jatuhlah air batu. Kalau tidak, dia akan naik balik ke atas. Dan dia akan ulang kali. Bahkan setengah tempat dia jadi macam besar bola golf. Dia punya air batu tu. Tempat kita kecil, satu je. Tempat macam belah Rusia, belah Eropah kadang-kadang, ada di kalangan mereka ni dapat air batu tu besar bola golf. Jatuh kereta hancur kan, rosak. So itu yang kita kata air batu tu akan pusing, dan itulah yang sebenarnya menyebabkan kilat. Dan Allah sebut dalam ayat surah An-Nur ayat 43 tu, bila dikatakan dia timpa pada siapa dia nak air batu tadi, dia alihkan siapa dia nak. Kemudian Allah kata yakadu sana barqihi, hampir-hampir kilauan kilat air batu tersebut. Yadhhabul absar, menghilangkan akan penglihatan. So basically kalau air batu, kilat ni dia tak ada kaitan dengan rejaman syaitan. Rejaman syaitan balik pada taib bintang. So kalau bincang taib bintang, yes, kita pergi ada muasadah. Saya ingat dulu ada seorang Allah Ta'ala, dia berniaga taib bintang, kemudian dia jumpa saya untuk endorse apa dia jual lah kan. Dia jual taib bintang ni untuk jadikan macam hiasan berjam punya ni ke, atau dashboard kereta. Saya kata tak boleh. Saya kata pertama, dari segi kesihatan pun, dari segi masalah sains pun sebenarnya tak kena. Kalau sebelum dalil lah, saya tak kena. Sebab taib bintang ni kadang-kadang mungkin ada logam radioaktif yang kita tak tahu. Dia kata betul, ada kan dia pegang tiba-tiba rambut naik. Tapi saya kata benda tu tak masalah, tak boleh. Bahkan dia setuju. Dia kata kalau dekat US, dia orang lintas dekat kawasan dia punya custom kan. Kalau anda kata orang tu pakai cincin yang sedemikian, dia kena tahan. Dia akan rampas. Sebab batu-batu taib bintang ni boleh jadi ada radiasi radioaktif punya bahan dalam tu. So jadi diorang tak bagi pakai. Itu satu. Tapi dia kata dalam kes yang ada kaitan dengan soalan abang kita, berkenaan dengan tajuk, kalau taib bintang tu ya, benda yang kena taib bintang sebagainya tak dijadikan sebagai perhiasan
ataupun apa sebagai pakaian, sebagai kecantikan lah. Saya cakap dia tak ada dalam Quran Karim, tak pernah apa beri pada kita bentuk sedemikian untuk dijadikan sebagai perhiasan. Itu yang maksud dia. Baik. Okey, bagaimana nak tahu satu ayat tu berkaitan kiamat perlu ditakwil atau ambil secara literal? Semua ayat-ayat berkenaan dengan kiamat ke atau berkenaan dengan apa Allah Taala firmankan, kita ambil literal. Terutama benda gaib. Benda gaib. Contoh, bila Allah Taala kata dalam syurga nanti ada sungai. Sungai syurga ni ada 4 jenis. Ada arak yang tak mabukkan, ada susu yang takkan menjadi masam, ada apa madu, sungai madu. Kita dengar, kita faham. So balik pada asal apa-apa ghaibiyat, kita diajar untuk terima tanpa takwil. Kita ada kata macam mungkin maksud lain, tak perlu cakap macam tu. Sedang Quran Karim bila datang tentang tajuk berkenaan tentang perkara berkenaan, Nabi sendiri pun bila tengok kan bulan tadi gerhana, matahari gerhana, Nabi sibuk untuk solat, Nabi ketakutan. Ketakutan Nabi menunjukkan bahawa Nabi tak takwil. Dia ambil zahir maksud tersebut. Kalau dah serupa macam apa tak nak cerita, baginda akan ketakutan. Baginda tak ada macam perangai kita lah. Bukan lagi ni. Pasal aku rasa. Nabi tak buat macam tu. So kita tak patut buat sedemikian. Sepatutnya kita terima saja zahir lah. Tak perlu kepada kita untuk kononnya ambil benda berkenaan dengan metafor ataupun simbolik. Itu bukan cara dia. Cara yang tak betul. Sebab tu bila kita berhadapan dengan apa-apa nas Quran atau hadis Nabi SAW, kita tak boleh, terutama perkara baik yang mana akan Nabi tahu akan jadi. So pasal banyak yang Nabi sebut, kesemuanya dia jadi dengan fizikal. Wallahilhamd, macam kes yang mati tadi, tak ada, orang akan cerita macam-macam, tapi memang para sahabat mati puluhan ribu. Kena tahun amwas tu. Bila Nabi kata akan berlaku penaklukan Baitul Maqdis. Berlaku sebiji penaklukan Baitul Maqdis. Dia bukan jadi gambaran macam simbolik, tak ada. Exactly para sahabat masuk Baitul Maqdis. Takluk dan tawan. Bagi Nabi kata, bila jatuh Kaisar tak ada Kaisar baru, bila jatuh Kisra tak ada Kisra baru. Sebiji, dan Nabi kata akan diinfakkan harta mereka di jalan Allah Taala. Sebiji macam Nabi sebutkan. Tak ada sebarang kekeliruan. Bila Nabi kata api keluar di Madinah. Tahun 645 Hijrah. 645 Hijrah berlaku keluarnya api di kawasan Madinah tu, sampaikan orang di kawasan Busra dekat Syria dan Mekah nampak cahaya tersebut, sampai diorang boleh buat kerja tengah malam kerana cahaya berkenaan keluar berminggu-minggu. Bulan Rejab tahun berkenaan berlaku benda berkenaan. So kalau kita perhatikan balik, Nabi sebut benda tu jadi fizikal. So kita jangan buat perangai macam ahli teori konspirasi yang mengit kan. Macam baru ni ada seorang dikatakan cuba untuk pergi terkam dekat imam dekat atas mimbar. Imam tengah macam berkhutbah hari Jumaat. Dia pergi kejar nak terpa dekat imam tu. Kan? Ketika hari Jumaat. Yang bila kita tengok macam tu kan, dapat tangkap dia kata apa, orang yang mengaku Imam Mahdi. Mungkin inilah Imam Mahdi yang teori konspirasi yang kita panggil kata bulan 6 ni dia akan mula operasi. Dia perlu yakin sebagai mereka ni kata bulan 6 ni akan ada operasi daripada Imam Mahdi, start the mission. Punyalah ngongek kan, tak tahu kenapa. Okay. Ala kulli hal, perhatikan balik. Baik. Okey. Mana pula subhana man yusabbihur ra'du? Ayat itu ayat apa? Apa pula itu bukankah itu minta perlindungan daripada dikatakan awan beku panas sejuk? Mana ada? Bila kita dengar guruh berbunyi, kita sebut subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masih Tuhan yang bertasbih guruh kan? Kerana mujinya, dan para malaikat bertasbih kerana takut kepada dia. Mana ada kaitan dengan tasbih tersebut untuk elak panas sejuk? Apa ni? Apa ni kan? Hentakkan malaikat. Apa ni? Apa hang kena kan? Ayat tu apa baca tak habis pun. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dia bertasbih guruh kan? Surah Ar-Ra'du. Yusabbihur ra'du. Okey. Ayat 13.
Ayat ke-13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Surah Ar-Ra'du ayat ke-13 sekejap. Ni ada tak? Ar-Ra'du. Sekarang moden, boleh tunjuk. Ayat ke-13. Ayat ke-13 kata, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ni ayat ni. Abang kita confuse ni. Okay. So Ar-Ra'du ayat ke-13. Okay. Ayat ke-13 ya. Allah nyatakan ayat berkenaan wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan bertasbih guruh dengan memuji Allah Ta'ala. Maksudnya ketika bunyi dentuman tu, itu ada bunyi tasbih guruh, itu memuji Allah Ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat pun bertasbih min khifatihi, kan takutkan Allah Ta'ala. Wa yusilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Okay. Jadi kalau kita baca dekat ayat-ayat berkenaan kan, ayat berkenaan Allah Ta'ala ceritakan berkenaan tasbih guruh tu, bukan kaitan tu. Dan bahkan yang ayat kata subhanallahi yusabbihur ra'du tu, itu kita dengar guruh berbunyi, bukan kita takut. Kita mengisytiharkan apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Subhanallahi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maksudnya Tuhan yang bertasbih guruh, memuji Allah Ta'ala, dan juga bertasbih malaikat dan takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat berkenaan betul kan? Jangan salah baca. Salah baca ni sebenarnya. Okey. Baik okey. Jadi itu contoh yang kita ambil. Wallahil hamd. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita jumpa balik pada minggu depan. Semoga Allah angkat dari kita penyakit ni, dan siapa-siapa yang tadi yang ayat kisah yang saya pastekan tadi berkenaan dengan Apa? dia pergi. Nak apa? Kejap. Nak turun ni. Encik. Sama. Okey. Maksud dia kalau nanti insya-Allah kita akan bersambung dan kisah berkenaan dengan penyelesaian wabak penyakit yang dibuat oleh para sahabat tadi, baca betul-betul, hadamkan. Barangkali boleh gunakan untuk ajar orang-orang yang ikut teori konspirasi yang dia kalau ikut saya cakapnya kebodohan yang tak ada ubat. Kebodohan yang tak ada ubat. Sebab balik pada asal para sahabat Nabi pun buat benda berkenaan. Social distancing, bukan setakat masalah tak datang masjid atau lockdown. Dia orang pindah terus ke atas bukit, asingkan diri daripada orang ramai. Punca dia bukan sebab takutkan Dajjal, tapi kerana bimbangkan peribakan. Sebab Amr bin As kata penyakit ni merebak seperti merebaknya api. So bila kita dekat, dia akan terbakar. Dia dekat ni dia terbakar, tapi kita asingkan, dia kan tak kena. Ya, baik. Wallahu a'lam. Semua kau buka. Apa Allah? Kau buka. Okey. Jangan buka apa? Tengah video. Tengah Okey. Baik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada Alice? Belum.